Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, seperti biasa saya masuk ke kebun untuk melakukan aktiviti-aktiviti perkebunan saya. Perkebunan. Kataan perkebunan ni ada ke? Kita bahannya lah aktiviti berkebun tuan-tuan. Okey. Seperti biasa, seperti yang saya janjikan, saya cuba akan memberikan tip. Memberikan tip ataupun memberikan input-input yang berguna. Mungkin berguna kepada tuan-tuan semua ataupun mungkin bermanfaat lah. Mungkin apa-apa yang saya buat, seperti saya beritahu sebelum ni, apa-apa yang saya buat, apa-apa yang saya letak, apa-apa yang tak elok, yang elok yang berada di kebun saya ni, saya akan cuba kongsikan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Okey. Tapi sebelum tu, kepada yang baru menonton, channel saya ni, di kebun anda. Okey. Channel yang memaparkan aktiviti berkebun ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan cara hidup di kampung lah. Okey, lepas tu selingan-selingan aktiviti-aktiviti sukan-sukan ataupun aktiviti perikanan, agrikultur, agrokultur. Lebih kurang macam tu lah, aktiviti menangkap ikan dan juga aktiviti-aktiviti seperti off-road ataupun sukan-sukan ekstrim. Mungkin saya masukkan juga untuk hiburan ataupun untuk tontonan semua. Okey, yang subscribe saya. Okey. Jadi hari ni, dah berpeluh lah, boleh tahan juga. Tadi saya tabur kapur sebenarnya. Okey. Seperti tuan-tuan lihat kat sebelah ni. Okey, ni adalah kapur pertanian. Okey, kapur pertanian. Okey. Jenis dolomite. Okey, dolomite. Okey, dia punya ejaan dia DOLOMITE, dolomite. Okey, apa dia dolomite ni tuan-tuan? Okey, bagi yang dah biasa kepada aktiviti berkebun ataupun yang dah biasa dengan aktiviti penanaman durian, mesti dah biasa dengar pasal dolomite ni. Okey, dolomite ini. Okey, dolomite ni dia punya banyak kebaikan. Banyak kebaikan kepada pokok-pokok lah. Okey, sebelum ni saya ada buat dolomite ni saya taburkan ke dalam kolam saya. Tujuan dia untuk apa? Untuk menutrakan air kolam saya yang keruh dan juga mempunyai tahap orang kata keasaman ataupun tahap orang kata asid. Okey, keasaman ni maksud dia masam lah. Okey, ataupun asid yang tinggi disebabkan saya korek. Okey, korek dasar kolam tersebut menyebabkan air tu keruh dalam masa hampir sebulan ataupun 3 minggu, masih juga tak jernih. Jadi saya taburkan dolomite ni. Itu antara fungsi dia lah. Okey, tapi hari ni saya nak terangkan kebaikan dolomite kepada tumbuh-tumbuhan. Okey, tuan-tuan boleh dengar satu persatu. Okey, apa yang saya perkatakan. Okey, minta maaf sekiranya ada input-input saya ni mungkin tersalah. Okey, tapi saya cuba sampaikan apa mengikut pengetahuan saya lah. Okey, yang sering diperkatakan dolomite. Dolomite ni, orang cakap dolomite ni bukan baja, dia adalah kapur. Dolomite ni untuk menutrakan tanah, menutrakan baja yang berlebihan ataupun menutrakan orang kata pH tanah. Okey, potential of hydrogen, power ataupun potential of hydrogen, pH. Saya lupa lah pula, tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, tahap pH. Dia dapat menutrakan tanah. Sebab apa? Sifat dolomite ni sendiri, okey, memang dia boleh menyuburkan dan juga menutrakan tanah. Daripada mana datang ni dolomite ni? Dolomite ni daripada kapur ataupun batu kapur. Limestone, seperti yang kita tahu negara kita ni kaya dengan batu kapur. Okey, antara batu kapur tersebut mempunyai peratusan unsur magnesium dan juga kalsium yang tinggi. Okey, jadi
Batu kapur ni digunakan dalam bidang pertanian selain daripada untuk tujuan pembuatan simen. Okey. Jadi seperti saya beritahu tadi, apa dia dolomite ni? Dia kaya dengan ni tuan. Okey. Magnesium dan juga kalsium. Okey, magnesium dan juga kalsium. Ada orang cakap dolomite ni bukan baja. Okey, sebenarnya dia adalah unsur sebahagian daripada unsur baja yang diperlukan kepada tumbuh-tumbuhan. Unsur-unsur mikro dipanggil. Mikro ni maksud mikro ni kecil lah. Okey, super juga. Makanan kita ni ada unsur makro dan juga mikro. Makro ni besar. Besar ni maksud yang kita nampak. Kita makan nasi, ayam, lemak, protein, semua tu beri tenaga. Super juga tumbuh-tumbuhan, dia perlukan NPK, nitrogen, fosforus dan juga kalium ataupun potasium. Itu makanan utama bagi pokok. Super kita juga makanan utama karbohidrat, lemak, protein. Okey, tetapi kita perlukan juga unsur mikronutrien walaupun kita tak nampak. Contohnya vitamin, mineral. Okey, walaupun kita tak makan vitamin, kita tak lemah macam kita tak makan nasi. Kita tak nampak kesan dia. Tak nampak sebab apa? Unsur dia sedikit tetapi dia mempengaruhi dalam kita punya kesihatan. Serupa jugalah dengan pokok. Okey. Pokok ni dia perlu juga mikronutrien. Sebab apa? Kalau kita bagi dia, orang kata makan macam kita kan, kita bagi makan nasi ayam ikan. Nasi ayam ikan telur. Jadi kesihatan kita confirm tidak baik. Serupa juga dengan pokok. Pokok memerlukan unsur mikronutrien yang diperlukan kepada tumbuhan. Okey, sebab itulah kalau kita tengok, okey, banyak baja-baja dia ada unsur-unsur mikro yang diletakkan. Okey, sebab tu baja-baja mahal kalau kita tengok dia ada tulis TE, apa dia? Trace element. B boron, Mg, okey, mangan ataupun magnesium. Okey, lepas tu unsur kalsium. Okey, semua tersebut adalah unsur-unsur yang diperlukan kepada tumbuh-tumbuhan. Bukan bermakna hanya kita letak NPK baja 15. Maka pembesaran pokok kita tidak akan cantik. Lagi satu, menyebabkan tahap keasidan tanah di kawasan yang kita tabur tersebut tinggi. Okey, sebab apa? Tak semua unsur tersebut dapat diserap kepada pokok, terutamanya apabila berlakunya lebihan baja. Okey, menyebabkan tahap keasidan ataupun keasaman tanah tersebut berlaku. Jadi unsur dolomite ni membantu dalam menetralkan tanah yang berada di kawasan sekeliling pokok. Okey tuan-tuan, kalau saya cerita lagi agak panjang lah nak pasal dolomite ni. Okey, dolomite ni macam-macam tuan-tuan. Dolomite ni macam-macam. Ada banyak pengeluar mengeluarkan dolomite ni. Lepas tu setiap pengeluar pula dia ada perbezaan dia punya kandungan unsur magnesium dan juga kalsium. Biasanya unsur kalsium yang lebih tinggi pada unsur magnesium. Penting ke tuan-tuan? Penting tuan-tuan. Tuan-tuan mesti pernah dengar. Okey, ataupun orang tua kita dulu-dulu ataupun kawan-kawan ke, tak kisahlah. Ambil kulit telur. Okey, letak kulit telur tu di pangkal pokok. Okey, itu adalah unsur kalsium dan juga magnesium yang diletakkan kepada tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Kulit ataupun cengkerang. Contoh cengkerang, macam mana pembuatan kalsium dan juga magnesium ni, selain daripada dolomite, boleh juga diambil daripada cengkerang-cengkerang. Contohnya kulit kerang. Okey, kulit kerang tu tuan-tuan, kulit kerang tu dikisar, kulit udang, ada pengeluar-pengeluar yang mengeluarkan baja ataupun unsur magnesium dan juga kalsium dengan harga yang tinggi disebabkan oleh siapa? Orang kata unsur dia yang banyak. Contoh daripada kulit udang. Okey,
daripada cengkerang. Okey, jadi nampak kat situ unsur tersebut memang sangat penting. Okey, jadi harap penjelasan tu orang kata dapat membantulah. Okey, diorang cakap dolomat bukan baja, Okey, yang orang faham baja ni NPK. Okey, NPK lah, apa tu, nitrogen, fosforus dan juga kalium, ataupun kalium tersebut dikenali sebagai potasium sebenarnya. Jadi orang cakap NPK, sebenarnya NPK tu adalah baja utama. Jadi unsur nutrien, mikronutrien dia ni lah macam-macam ni, kalsium, okey, asid amino, okey, boron, okey, macam-macam lagi tuan-tuan. Okey, unsur-unsur yang diperlukan kepada tumbuhan. Okey, jadi unsur yang paling mudah kita dapat, okey, adalah daripada kapur pertanian ataupun apa yang dipanggil dolomite. Okey, jom tuan-tuan saya tunjuk macam mana saya tabur kepada pokok-pokok saya. Okey. Aduh ya Allah. Dengar. Okey tuan-tuan, seperti saya beritahu tadi, okey, saya letak kapur. Okey, ni pokok yang baru lebih kurang 2 minggu saya tanam. Kalau tuan-tuan tengok, sebelum ni ada video saya membawakan satu pokok mati disebabkan oleh dia terendam air. Okey, sebab apa, kawasan ni dia agak rendah. Okey, jadi pokok saya mati ada sebatang. Okey, saya ganti yang ni. Okey, jadi oleh kerana orang kata dia mati disebabkan terendam, maka permukaan tanah ni dia agak masam lah. Okey, disebabkan oleh air yang bertakung, selalu bertakung. Jadi saya tanam, saya tak letak apa-apa. Okey, jadi hari ni kebetulan okey, saya letakkan kapur lah untuk menutralkan tanah dan juga untuk menyihatkan pokok ni. Okey, tuan-tuan, okey, saya akan sambung saya punya aktiviti menabur kapur ni. Okey, kalau tuan-tuan okey boleh teruskan menonton. Okey, saya akan tengok spot-spot pokok yang saya nak letak di kawasan yang sinilah. Okey, kawasan yang saya baru tabur baja ni. Okey, bukan saya baru tanam selepas banjir itu. Ni lebih kurang 4 bulan umur dia, alhamdulillah lah. Okey, ada video saya yang sebelum ni, saya buat penyelesaian macam mana nak atasi masalah air bertakung pada musim 7. Saya ni sekarang ni dah bulan 10, maka bulan 11, 12 nanti masalah hujan yang berlarutan akan berlaku. Saya tak nak pokok saya ni menghadapi masalah. Kalau tengok kat sini tuan-tuan, kawasan ni dia memang rendah, dia menurun daripada sini. Dia turun ke bawah, tapi kadang-kadang dia turun ni sini bukit. Jadi akan bertakung. Nampak tuan-tuan, dia ada sedikit kawasan yang kita nampak lah bekas-bekas air kan. Jadi saya ada video saya tentang penerangan yang ni. Okey, saya tak nak cerita pasal ni sebab apa, saya akan cerita pasal dolomite. Okey, alhamdulillah pokok saya 4 bulan tanam, tinggi 3 kaki saya tanam hari tu. Sekarang ni dah cecah 4 kaki, menghampiri 5 kaki lah. Okey, hari tu saya tanam 3 kaki. Tapi ada juga pokok yang sedikit lambat lah. Ada juga pokok yang sedikit lambat. Ni. Tapi tak ada masalah lah. Sekarang dia dah agak pulih. Seperti saya tunjukkan sebelum ni, saya banyak rawat dia punya tanah ni menggunakan organik lah. Lepas tu saya ada buat kaki ganda. Semuanya ada dalam channel saya. Saya tak nak ulas, nanti video ni terlampau panjang. Pasal baju organik ke, pasal saya buat kaki ganda ke, kelebihan kekurangan semua saya dah masukkan. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Jadi saya akan pilih lah pokok-pokok yang saya nak letakkan dolomite ni. Kalau macam ni saya tengok tak ada masalah. Pokok subur, kategori pokok yang subur ni akar daun dia mendatar tuan-tuan. Lepas tu dia daun dia tebal. Okey, daun dia mendatar.
Daun pokok yang tak subur tuan-tuan, dia akan melentur macam ni. Okey, dia akan melentur macam ni. Okey, ni pokok, kategori pokok yang orang kata dia punya unsur nutrisi dia yang cukup lah. Jadi saya nak pilih spot-spot yang mungkin saya tengok tahap tanah tu rendah kan. Ni sebatang tengok ni. Pasal rendah ni. Nampak? Air tak lepas ke sana sebab situ saya kolam. Jadi air memang takung lah. Mati. Okey, jadi saya gantikan dengan petai. Ada banyak agaklah petai dalam kebun saya ni. Nanti saya akan masukkan, ada yang komen dalam saya punya channel tu macam mana nak jaga petai. Kalau petai dia tanam mati, saya pun tak pastilah tuan-tuan. Sebab apa, petai ni sangat heavy duty. Saya tunjuk tuan-tuan, dia sangat heavy duty sebenarnya. Tak siram ke, tak apa ke, saya tanam biar ke, memang hidup. Ni hidup. Ini kat tanah kolam terus petai ni. Tanah tambun. Kebetulan saya tabur lah podolimite. Tak ada masalah, hidup. Haram, tak siram, tak apa pun. Musim panas saya tanam. Okey, memang heavy duty. Tapi tak apa tuan-tuan, nanti saya akan masukkan tip-tip untuk saya buat penjagaan. Mungkin semua tanaman yang ada dalam kebun saya ni. Okey, ada berbagai jenis juga tanaman. Okey. Okey tuan-tuan, mungkin saya masukkan slot ataupun konten yang tanaman-tanaman yang mempunyai potensi lah. Okey, jom tuan-tuan. Saya nak pilih pokok juga. Pokok yang saya tengok tak ada masalah ataupun tak menurun sangat. Saya malas juga nak isi. Okey. Okey, dolimite ni dia sebenarnya dia tidak memberi ataupun tidak menyebabkan keracunan pada pokok. Kalau kita jirus ataupun kelubungkan kat pakar pokok tu pun tak ada masalah. Tapi saya tak nak letak sebab apa? Saya tak nak mempengaruhi baja kawasan tu. Sebab pokok ni subur jugalah, tengok kan. Dia punya daun dia. Okey. Jom tengok, ada satu dua pokok tuan-tuan yang orang kata agak stres lah, agak stres. Saya tak letak yang tu lah. Tak ada masalah. Ni pun tak ada masalah. Buat busut. Ni pun tak ada masalah. Tapi sini kawasan yang sedikit menurun. Saya nak tabur lah sikit. Seperti saya cakap tadi, dolimite ni tak orang kata tak menyebabkan keracunan pada pokok. Pokok ni agak stres jugalah. Saya rasa memang sebab air takung lah. Rendah ni tuan-tuan. Rendah ni. Ni. Sana air takung. Jadi nampak ni. Kuning-kuning. Jadi saya nak isi lebih sikit lah. Ni satu pokok lagi. Jadi ni overdose baja ni. Kalau tengok daripada dia punya pokok ni. Okey. Di mana okey, saya letak sikit je lah. Bagi unsur kalsium dan juga magnesium pada dia sikit. Si banyak nanti dia mempengaruhi tahap orang kata tanah pula kan. Sebab saya tak cek sebenarnya pH tanah dia ni.
Tapi apabila kita dah tanam, dah guna tanah ni, kita dah guna baja dan sebagainya, confirm PS kita akan lagi tuan-tuan. Kalau dalam penanaman durian ni, kalau nak ikutkan, kita kena letak 4 kali, okey, dalam masa 1 tahun berlimat. Memang dia unsur yang penting lah pada durian. Okey, ni pokok yang saya kahwin lama dah tuan, tapi penanti dia ni, ini yang tenggelam banjir dulu ni. Okey, tapi hidup. Tapi penanti dia ni memang tak subur lah. Faktor tanah ni, faktor tanah, nampak ni, keras ketemu ni tanah dia ni. Okey, jadi saya nak tabur lah dolomites. Okey, lepas tu ada sebatang lagi belah sana tu. Itu je lah. Yang lain semua pokok okey. Okey, tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, okey, dan juga komen. Okey, mungkin tuan-tuan ada ilmu yang ingin dikongsikan kepada semua penonton. Tuan-tuan boleh juga masuk komen, like sekiranya suka akan video ni. Jangan lupa tekan butang notifikasi. Okey tuan-tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.